Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama duduk dalam suatu majlis ilmu yang mana saya diminta untuk bercakap suatu tajuk kemudaratan dalam keseronokan isu pengaruh shisha. Kalau nak sebut fatwa tu ceramah 2 minit je lah kot, ya, bagi tahu apa hukum, apa dalil, ya, 9 suku kita boleh balik lah. Sebab tu saya tengok macam ni tuan-tuan, saya ingin bawa tuan-tuan untuk sama-sama melihat suatu kaedah atau disiplin dalam ilmu syarak dari sudut bagaimana kita mengenal perkara yang halal dan perkara yang haram. Ya, sebab isu, ya, shisha atau hookah, ya, atau apa lagi nama dia, isu ini baru melanda masyarakat kita di Nusantara, di Malaysia, Singapura, Brunei. Saya ingat kurang daripada 10 tahun yang terakhir ini. Kami di Perlis pada tahun lepas ambil keputusan membawa perkara ini kepada jawatan kuasa fatwa tanpa kami rujuk kepada pihak kerajaan persekutuan, sebab memang kuasa fatwa itu adalah kuasa pihak negeri. Apabila kita mendapati para pelajar, terutamanya pelajar IPT, institusi pengajian tinggi, yang mana mereka jauh daripada ibu bapa, tinggal di asrama, tinggal di rumah sewa, ya, duduk di negeri orang, tak ada siapa nak tegur apa yang dia buat. Dia pula takkan peduli siapa yang tegur dia. Kemudian ada pula insan-insan yang melihat generasi muda ini sebagai suatu produk dan komoditi untuk mendatangkan keuntungan. Maka mulalah 1-2 kedai buka tempat untuk menghisap shisha. Maka kita ambil inisiatif untuk mendidik masyarakat dengan menjelaskan tentang kemudaratan perkara ini. Sebenarnya tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, apabila kita bawa perkara ini kepada jawatan kuasa fatwa, kita bincang tak sampai setengah jam pun. Sebab orang dah tahu cerita shisha, cerita hookah ini, ya, terutama bagi asatizah yang belajar di Timur Tengah. Dah tengok dah orang Arab itu sendiri macam mana mereka, ya, baik dia hisap benda yang standard ataupun benda yang tidak standard, pekerja-pekerja tepi jalan dan sebagainya. Saya duduk-duduk di Mesir, kita boleh tengok, ya, pekerja buruh binaan dan sebagainya, bangun je pagi, dia tak gosok gigi dah dia buat benda tu. Ya, sebab
bila dia tak hisap benda tu, satu hari dia akan spoil, dia tak boleh buat kerja, ya. Dan bila dia hisap pada malam hari, dia akan tidur lewat malam, keesokan harinya dia akan bangun lewat pagi. Bila dia nak mula kerja, dia bergantung dengan racun, ya? Dia bergantung dengan al-musakkirat ini, al-mukhaddirat, perkara yang mengkhayalkan dia, perkara yang, ya, menyebabkan dia berada dalam keadaan yang berbeza daripada manusia yang normal. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang konsep dalam agama kita, bila membabitkan perkara yang halal dan haram, Allah Azza wa Jalla, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan suatu konsep yang cukup umum, ya, dalam menentukan perkara halal dan haram. Yang pertama dilihat ialah, ya, apakah yang halal itu membawa kebaikan kepada manusia, dan apakah kemudaratan itu diharamkan agar ia dapat dijauhkan daripada manusia. Tuan-tuan, kita nak berhujah soal perkara halal dan haram dalam kehidupan manusia ini, kita mesti pergi daripada asas kehidupan seorang Muslim itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, saya ingat, ya, selalu kita dengar hadis ini sebab ia termasuk salah satu daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali perkara yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mengikuti perkara yang Allah perintahkan kepada para rasul. Firman Allah Ta'ala, wahai para rasul, makanlah kamu daripada perkara yang baik-baik dan buatlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Firman Allah Ta'ala lagi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada perkara-perkara yang baik yang kami telah kurniakan untuk kamu. Ya, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ini, yang pertama, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik, tayyib, la yaqbalu illa tayyibah, dan yang maha baik itu tak menerima daripada hamba-Nya kecuali yang baik-baik. Yang ni yang kita nak tengok lepas ni, apa yang baik-baik. Yang kedua, Nabi sebut, dan Allah memerintahkan orang beriman buat perkara sama seperti Allah perintahkan para rasul. Allah perintahkan para rasul agar memakan perkara yang baik-baik, ya, dan itu rahmat Allah untuk kita orang Islam. Ditentukan mana untuk kita makan, mana untuk kita jangan makan dan elakkan. Yang ketiga, Nabi buat satu pelambangan, gambaran kehidupan seorang manusia yang diredai oleh Allah. Thumma dzakara rajula, kemudian Nabi cerita tentang seorang lelaki, yutilus safar, yang jauh perjalanan dia. Ya, apa maksud jauh perjalanan ini? Orang bermusafir, ya, untuk mencari sesuatu perkara, ya. Dan digambarkan ash'atha aghbara, rambut dia mengerbang,
tubuh badan dia penuh dengan debu. Dulu orang bermusafir di padang pasir. Ya, yang waktu yadaihi ila sama, barangkali dia ada masalah dalam permusafiran dia. Nabi cerita lelaki yang bermusafir ini sedang menadak dua tangannya ke atas langit, dan lelaki ini berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia ada sesuatu hajat dengan Allah, kata Nabi SAW. Sedangkan makanan dia benda yang haram, minuman dia minuman yang haram, pakaian dia pakaian yang haram, ya, dan dia dibesarkan dengan perkara-perkara yang haram, maka bagaimana Allah akan memustajabkan doa dia? Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut kehidupan sebagai seorang Muslim mukmin, ia bukan hanya sahih akidah sahaja, ya, ia bukan hanya sempurna ibadah sahaja. Tidak, ia mesti mencakupi aspek muamalat kehidupan yang mesti berteraskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang, ya, akidah dia sahih, ibadat dia hebat, ya, tetapi lidah dia tidak menjaga hak orang lain, muamalat dengan manusia, ya, ataupun barangkali penampilan dia dengan orang lain, dia tak jaga penampilan dia, ya. Dalam keadaan itu, akidah itu akan terjejas, ibadah dia juga akan terjejas. Sebab perjalanan kehidupan seorang Muslim bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah. Dan sepatutnya kita sebut, kalau akidah dia benar sahih, ibadat dia benar-benar dihayati, sudah pasti soal muamalat kehidupan dia juga perkara yang dijaga. Dan inilah ketimpangan-ketimpangan yang berlaku di dalam kehidupan kita orang Islam. Mukadimah saya agak krem sedikit, minta maaf. Tuan-tuan nampak serius sangat. Ya. Yang kedua saya nak sebut, ya, mengetahui perkara yang halal dalam makanan dan minuman perkara daruri. Ya, bila nak makan, nak minum, nak masukkan apa sahaja dalam mulut kita, kita kena tahu benda tu halal ataupun haram. Ya, kita perlu tahu. Tapi agama tidak suruh kita menyelidiki hingga tahap detail. Misal kata ada air, apa hukum minum air? Ya, air benda yang halal, tidak ada nas kata air itu haram. Dan kita pula tengok air ni elok, jernih, dia tidak beracun, dia tidak memudaratkan, maka halal untuk diminum. Jangan pula nak minum air kita tak tahu air sumber dari mana, bawa pergi makmal dulu, nak pergi cek H2O dia betul ke tidak. Agama tak suruh pergi sampai ke hati. Ya, agama tak suruh kita pergi sampai ke hati. Sebab itu, ya, bila kita sebut konsep dalam agama, ya, konsep dalam agama soal makanan dan minuman, ya, asas dia perkara muamalat, ya, tuan-tuan, ini asas cukup penting. Dalam perkara ibadah, al-aslu fil ibadah at-tawqif ataupun at-tawaqquf. Dalam perkara ibadah, apa sahaja perkara kena ikut sebiji macam Nabi buat. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Jangan ada inovasi, jangan pula duk cari tambah spare part yang lain. Ya, ibadah kena begitu sebagaimana yang disuruh. Ya, kita tak boleh kata oh besok hari Ahad, masa kita banyak, jom kita solat subuh 4 rakaat. Boleh tak solat subuh 4 rakaat? Nabi tak larang. Dia kata, mana ada nas kata tak boleh solat subuh 4 rakaat? Tak. Perkara ibadah, al-aslu at-tawaqquf. Berhenti setakat mana Nabi berhenti. Nabi solat subuh 2 rakaat, maka 2 rakaat. Ya, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Saya musafir lah, tak boleh buat 1 rakaat. Tak, Nabi tak pernah
mengkasarkan solat subuh dia. Jangan pula kita kata, ada ulama kata tahu. Tak. Ini perkara ibadah. Bila kita sebut perkara ibadah, tidak ada ruangan ijtihad dalam perkara ibadah. Tetapi bila pergi kepada perkara muamalah, ya, al-aslu fil muamalah ataupun al-aslu fil asya' al-ibah, asas dalam perkara muamalah selain daripada akidah dan ibadah ialah harus, mubah, boleh buat, tidak ada larangan. Ya, tiba-tiba kita pergi ke satu negeri, misal kata, ya, pergi, ambillah senang cerita dekat dengan kita, Pulau Borneo, tersesat dalam hutan belantara. Kita tengok binatang ni leher macam zirafah, kaki macam unta. Ini boleh makan ke tak boleh makan? Selagi dia binatang, dia tidak termasuk binatang yang dinaskan, diharamkan untuk dimakan. Dia bukan anjing, dia bukan babi, dia bukan binatang yang bertaring dan sebagainya. Letaklah nama apa sekalipun, ya, kalau nak makan dia, sembelih dulu makan. Ya, sebab dia dalam perkara makanan dan minuman. Selagi belum datang dalil, ya, selagi belum datang dalil. Tapi kalau dah datang dalil, jangan pula kita beralasan. Jatuh dalam hutan macam cerita tadi, jumpa babi hutan, kena pula ada geng tu pula yang menggunakan, dia tak panggil babi hutan, challenge dia kata, yang ni boleh makan tak? Ini babi dia tak, ini challenge ni. Ada sebahagian kawan-kawan kita di Indonesia mereka panggil babi hutan itu challenge. Yang haram tadi challenge tak haram. Yang itu ubah nama pun, ya, benda dah jelas haram, dia tetap haram. Ya. Sebab itu bila kita sebut al-aslu fil asya' al-ibahah, ia pula bukan membawa maksud ia datang secara mutlak. Al-Imam Asy-Syaukani sebagai contoh. Nah, ini saya terus masuk kepada satu persoalan berkaitan dengan, ya, soal pendalilan perkara yang halal dan haram. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani, yang ni bagi orang yang merokok, dia akan seronok dengan pandangan ini. Dia kata, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kita boleh makan apa sahaja yang ada di atas muka bumi kecuali ada dalil menyatakan ia haram. Ya. Dia kata, apabila kamu mengetahui perkara ini, maka jelaslah kepada kamu bahawa sejenis pokok yang dinamakan oleh sebahagian manusia sebagai timbang ataupun tutun, tembakau, ya, tidak ada dalil yang menyatakan ia haram. Ia bukan termasuk perkara yang memabukkan, ia tidak meracunkan, baik cepat ataupun lambat. Maka siapa kata tembakau itu haram, dia kena bawa dalil, dan tidak memadai dengan dia kata dakwaan orang begitu dan begini. Ya, Imam Syaukani imam yang besar, imam yang hebat, tetapi maklumat dia tentang tembakau hanya sekadar itu. Sebab itu Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi, dia tolak pandangan Asy-Syaukani dalam perkara yang merokok disebut, kan. Ya, kita jangan sekadar kita kata tak, imam besar ni kata boleh. Saya ingat dulu waktu belajar di Al-Azhar, seorang daripada asatizah kita buat rokok. Mengkali hari itu dia masuk, dia tak sempat nak berkumur, berbau, musim panas, satu kuliah cium bau mulut pensyarah, ya, pensyarah fiqh. Budak-budak Afrika dah kata, ya Syekh, ma hukm at-tadkhil? Oh, Afrika kat tangan, ya, apa hukum rokok? Oh, Syekh dah kantoi, dia jawab, enta min ayy mazhab? Engkau mazhab apa? Mazhab Maliki. Oh, mazhab Maliki memang kata haram. Dia tunjuk pula yang tak Melayu, enta mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dia kata dalam ulama mazhab Syafi'i kata makruh. Hari ni aku ikut mazhab Syafi'i. Nah, kita tak boleh pakai macam tu.
kita tak boleh pakai macam tu. Ya. Sebab itu dalam perkara ini Al-Imam Mubarakfuri sebut betul, ya, al-aslu fil asya' al-ibahah, prinsip pada apa sahaja perkara membabitkan makanan dan minuman adalah halal selagi tidak datang dalil menyatakan ia haram, tetapi dengan satu syarat, iaitu makanan itu tidak mendatangkan mudarat kepada manusia, ya, tidak mendatangkan mudarat kepada manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, mudarat orang yang merokok ni terlalu banyak, ya, mudarat daripada sudut kesihatan. Carilah pakar perubatan yang menyatakan bahawa merokok itu mendatangkan manfaat untuk perokok, ya, yang betul-betul pakar lah, jangan pakar tepi jalan tu, ya. Sehingga para pengkaji menyatakan hampir-hampir berlaku ijma' di kalangan pakar perubatan bahawa orang yang memasukkan asap ke dalam mulut dia, baik dia merokok, baik dia shisha, baik dia apalah, ya, ia akan mendatangkan mudarat kepada diri dia. Dan bila kita sebut mendatangkan mudarat, tak mesti datang mudarat masa tu juga. Aku merokok 10 tahun dah tak mati-mati pun. Ini tak boleh kata macam tu, ya. Kalau dia nak sangat macam tu, baik kita ambil nikotin tu seketul-seketul bagi dia minum. Lepas 48 jam memang dia jalan, ya. Sebab itu bila kita sebut mudarat, para fuqaha juga berbincang, ini mudarat serta merta ataupun ini mudarat pada tempoh masa yang panjang. Mudarat serta merta juga haram, mudarat untuk jangka masa panjang juga jadi haram. Tapi jangan pula ada yang kata nanti dah tu yang duk makan lemak, makan kambing banyak tu lebih kolesterol dan sebagainya. Yang ni kita kena balik kepada kaedah orang yang pakar dalam menilai perkara seperti ini, ya. Sebab itu bila kita putuskan satu-satu hukum syarak berkaitan dengan perkara seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, inilah perkara-perkara yang akan cuba saya sebut pada malam ini, ya. Apakah dalil-dalil yang menyatakan bahawa, ya, perkara yang memudaratkan seperti rokok, ya, seperti shisha, ya. Ada satu lagi yang kami buat keputusan sebelum ini, iaitu daun ketum. Daun ketum ni banyak di sebelah utara, Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Sekarang kita masuk Terengganu dan Kelantan, ya. Daun ketum ni tuan-tuan, dia lebih kurang sama macam pokok tembakau. Pokok tembakau suatu pokok yang cukup hebat. Tanam pada tanah yang betul, cukup dengan tanam bagi sikit baju, biar. Lepaskan lembu tempat dia pun, lembu pun tak mau makan. Bayangkan benda yang lembu tak mau makan, manusia pergi makan, ya. Serupa juga dengan daun ketum. Daun ketum tanam di mana-mana tempat di tepi benda, dia akan tumbuh dan subur, dan tidak ada ulat yang akan memakan pokok berkenaan. Kita letaklah sayur sebelah dia, kalau musim ulat tu memang habis sayur. Padi tu apa nama ni, macam-macam binatang akan merosakkan padi, tapi tidak daun ketum, ya. Di sebelah utara mereka minum daun ketum ni, ya. Suatu minuman yang menjejaskan banyak orang. Daun ketum ni di Thailand diharamkan. Yang tu yang saya kat Perlis saya jadi geram pasal kerajaan Malaysia tak haramkan. Ya, di Thailand, ya, mereka dapat supply daripada Malaysia. Di Malaysia dijual sekilo daun tu barangkali dalam RM30, RM40. Ya, satu jual beli yang cukup menguntungkan. Ya, di Thailand mereka jual sehelai daun saja RM50. Ya, tapi kerajaan Thailand kuasakan, ya, tindakan jenayah terhadap penjual daun ketum. Orang kita tuan-tuan, asal usul daun ketum ni dulu, dia ada nilai farmaseutika. Orang tua-tua kita dulu bila dia nak turun ke bendang ke sawah, dia tak tahan kena panas matahari, mereka makan daun ni sebelum dia turun pergi ke bendang,
Ya, itu pun mereka makan ikut keperluan, dicampur dalam teh dia makan sekadar itu. Daun ketum ini juga dulu sebenarnya kalau tak silap saya dibawa daripada Mexico oleh tentera British. Dulu tak ada bahan pelani. Bila perang dengan komunis dalam hutan, kena peluru, kena luka, nak buang peluru tu macam mana, dia bagi makan daun ketum. Bayangkan orang yang makan tu tiap-tiap hari dia kena tembak tiap-tiap hari barangkali nak keluar cabut peluru daripada badannya. Ya, masalah dia sekarang ni ia jadi suatu perkara merosakkan masyarakat kita. Dia rebus daun tu, dia letak ubat nyamuk, ya, dia letak sikit racun tikus, nak bagi perisa sedap dia letak Coca-Cola sikit. Orang kita buat benda ni memang cukup kreatif. Yang ni yang kita lihat. Lepas tu dia jual tepi jalan sebungkus-sebungkus macam teh tarik tu. Teh tarik sebungkus berapa? RM1.50 lah lebih kurang kat Malaysia kan. Daun ketum ni sebungkus tu RM5. Bagi yang ketaja satu hari dia perlu sampai 6 bungkus untuk minum. Lepas dia minum, dia pingsan kat rumah. Sampai bila dia pingsan? Kalau 3-4 jam dia akan khayal macam tu sampai besok hari. Yang jadi masalahnya budak-budak sekolah pun turut ketagih. Akhirnya kita tengok perkara ni bawa mudarat kepada masyarakat kita. Ya, baik. Saya bukan nak sebut banyak cerita tentang daun itu, tapi saya nak sebut tentang apa dalil, apa perkara yang kita pegang bila kita sebut perkara yang memudaratkan ini jatuh padanya hukum haram untuk dimakan, haram untuk diminum, haram untuk dihisap. Ya, sebab itu kalau orang tanya apa hukum merokok, ya, saya jawab senang saja. Al-Azhar satu ketika dulu dah keluar satu risalah. Ada 14 dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan ia haram. Dan dalil itu daripada nas Quran dan hadis. Ya, dan bila kita sebut nas daripada Quran dan hadis itu perkara yang amat sukar untuk kita tolak. Ya, bukan soal kita nak kata kalau merokok ni akan jadi begitu begini. Tak, ini soal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalil yang pertama. Ya, dalil yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Taala sebut soal larangan daripada memudaratkan diri sendiri. Ya, dan belanjakan harta kamu pada jalan Allah. Jangan menjerumuskan diri kamu pada kebinasaan. Ya, para ulama khilaf soal apa maksud kebinasaan. Ya, ada ulama menafsirkan kebinasaan ini orang yang terlalu kedekut, tak mau pergi berjihad kerana menjaga harta. Allah tegur, kamu kena pergi berjihad, jangan duk sayang sangat pada harta. Yang kedua, sebahagian sahabat menafsirkan kebinasaan itu orang yang kedekut daripada menghulurkan sedekah kerana dia takut kemiskinan. Dia juga bawa kepada kebinasaan. Yang ketiga, ya, ada para ulama menafsirkan kebinasaan ini ialah orang yang takut daripada membelanjakan harta untuk ahli keluarga dia. Dia juga bawa kepada kebinasaan. Ya, kebinasaan juga berlaku kepada orang yang terlalu banyak dosa, lalu dia rasa dia tidak ada harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan pintu taubat itu terlalu luas untuk hamba-hamba Allah. Ya, tetapi Al-Imam At-Tabari menyatakan sebenarnya maksud kebinasaan di sini dia datang dalam bentuk yang umum. Apa sahaja perkara yang membawa kerosakan kepada manusia, ia adalah perkara yang membawa kepada kebinasaan, dan perkara itu dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebut tadi, ya, bila kita sebut tentang kemudaratan yang dibawa oleh rokok, ya, apakah kita akan jumpa mana-mana pakar dari kalangan pakar perubatan yang boleh sebut rokok ini bawa manfaat untuk manusia. Ya, dan kalau kita sebut khusus pada malam ini, apakah orang yang menghisap shisha itu dapat manfaat daripada apa yang dia hisap? Tuan-tuan, fatwa tentang rokok lama dah para ulama kita sebut. Ya, kalau tak silap saya diperlis tahun 70 dah.
lama dulu dah sebut. Tapi si Syah ni orang tak berapa nak berani sebut. Bengkali yang duduk datang kuasa tu pun minat juga benda tu. Wallahualam, kita tak boleh nak kata. Ya maklum benda ni bawa daripada luar, daripada negara Arab. Jadi bengkali dulu dia pun pernah bawa benda tu. Kena pula pergi Mekah pula, orang lain bawa souvenir Quran, bawa souvenir buah kurma, dia bawa souvenir barang tu pula. Dah lah bukan senang bawa, kaca boleh pecah. Ya. Kalau kita tengok kebinasaan yang dibawa oleh si Syah, ya, saya bawa apa yang disebut oleh WHO dekat sini, ya, laporan daripada World Health Organization, ya, yang mana hasil daripada kajian banyak pihak, ya, didapati bahawa orang yang 1 jam duduk hisap shisha, ya, 1 jam. Sebab kita tengok orang yang hisap shisha ni memang terlalu seronok. Yang merokok asap dia tak berapa nak banyak, yang ni berkepul-kepul, ya, dia punya banyak tu tak habis-habis. Ya, pakar perubatan kata yang duduk hisap shisha ni 1 jam, ya, 1 jam dia duduk hampir-hampir sebanyak 200 batang rokok dia dah hisap. Ya, orang merokok ni mengkali ambil tunggu bas, sambil tunggu orang tu datang, dia dah buang dah, dihisap 2-3 kali hisap dia buang dah. Tapi si Syah ni sejarah dia, ya, sebahagian kalau dalam Wikipedia sebut asal usul shisha hukah diperkenalkan pada zaman Daulah Safawiyah di Iran, kerajaan Syiah Fatimiyah, ya, kerajaan Syiah yang ada di Iran dahulu. Sebab itu dia banyak perkara macam ni. Kita bukan nak mencela golongan-golongan berkenaan, kita tahu mereka ada masalah dalam berakidah dan sebagainya, tetapi kita kena ingat sejarah wujudnya Daulah Safawiyah, kerajaan ada Safawid di Iran satu masa, ya, adalah hasil pemberontakan terhadap khilafah Islamiyah, dan mereka mewujudkan skuad pembunuh terhadap para pemimpin orang Islam. Dan skuad pembunuh ini dipanggil Al-Hashashin. Hashish. Apa itu hashish? Ganja. Al-Hashashin, penghisap ganja. Ya. Di kalangan pecahan-pecahan dalam masalah akidah pun ada mazhab penghisap ganja, Al-Hashashin, dari kalangan orang Syiah. Dewan ni, ya, sebab pandangan para ulama Syiah menyatakan bahawa, ya, hashish itu bukan haram, ganja itu tidak haram. Sebab tu barangkali kita pelik, ya, di KLIA selalu kena tangkap orang Iran bawa masuk ekstasi. Pasal apa banyak sangat dari sana, ya, saya tengok dari sudut yang lain, rupanya di Iran ekstasi bukan haram. Sebab hashish itu sendiri tidak haram. Dan minta maaf saya sebut, sebahagian ayatullah memang menghisap hashish. Dan kita nak salahkan mereka pun tak boleh, sebab sejarah mereka dahulu begitu. Al-Hashashin ini, ya, dia orang dibela oleh golongan The Safawid, pemberontak ini tadi menghisap ganja. Dan bila dia orang nak buat operasi, sebelum pergi operasi tu dia hisap ganja dahulu. Jadi bila dia dah hisap ganja, dia dah tak takut dia nak bunuh khalifah ke, nak bunuh governor ke, nak bunuh pegawai kerajaan ke, nak bunuh pembesar ke apa ke. Dan daripada perkataan Hashashin itulah orang putih ambil perkataan the assassin, pembunuh upahan, pembunuh curi, Hashashin. Bila kita kaji balik cerita tentang shisha dan hookah, rupanya ada kaitan juga dengan The Safawi. Ya, sebab itu kerajaan Mughal di India terpengaruh dengan kerajaan The Safawi dalam 1600, 1600. Ya, dan akhirnya menghisap ini sebenarnya makanan golongan istana, golongan pembesar. Dan bila kita tengok orang yang hisap shisha, memang dia dalam keadaan tempat eksklusif, tempat standard, ya, nak minum kopi pun tak minum kopi, nak makan roti pun tak makan roti, tapi dia akan duduk kat situ sejam, 2 jam menghabiskan keinginan dia untuk menghisap perkara-perkara. Ya, sebab itu kita tengok tuan-tuan,
bila kita sebut soal wala tulqu bi aidikum ila tahlukah di sini, ya, kita akan dapati bahawa, ya, orang yang menghisap shisha ini untuk jaga masa panjang kita akan tengok. Kalau satu malam dia tak ambil, pagi esok dia tak boleh nak makan, dia nak buat kerja pun tak boleh. Ini suatu perkara yang tak boleh nak dinafikan, ya, tak boleh nak dinafikan. Kadang-kadang dia guna hujah tu pula, ustaz, kalau saya tak hisap saya tak boleh buat kerja. Kalau saya tak boleh buat kerja kan saya tak boleh cari rezeki, haram pula hukum dia. Takkan yang ni yang menyegarkan saya jadi haram. Wah, dia nak dapat haram 2 kali. Haram 2 kali jadi halal. Ini yang betul, hukum syarak dia macam tu. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentang dalil yang menyatakan perkara yang memudaratkan ini, ya, adalah perkara yang diharamkan, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah." Ya, sehingga, ya, sampai kepada ayat-ayat berkaitan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama berbincang soal kenapa perkara ini haram. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, sembelihan selain daripada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, bila kita sebut perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, ia diharamkan oleh Allah kerana perkara itu bawa mudarat kepada manusia, ya. Dan bila kita sebut perkara yang bawa mudarat, kemungkinan dia mudarat pada agama, kemungkinan dia mudarat pada nyawa, kemungkinan dia mudarat pada akal, kemungkinan dia mudarat pada harta, kemungkinan dia mudarat pada zuriat dan keturunan. Ini daruriyat al-khamsah dalam syarah, ya. Baik, kita tengok bangkai, ya, sebagaimana kita ketahui, bila sebut bangkai memang ia bawa kepada penyakit, mudarat kepada tubuh badan, ya. Yang kedua, darah. Siapa nak minum darah? Ya, jangan pula dia hujah, darah pula tak minum darah mati. Yang ni benda tak boleh jadi hujah, benda mitos, ya. Baik, daging babi, ya, di samping ketaatan kepada agama, memang ternyata ia bawa mudarat kepada kesihatan. Sembelihan selain daripada Allah, ia mudarat pada agama, ya. Sembelihan untuk berhala kita tak boleh makan, ya. Apa sebab? Ia mudarat pada agama. Orang yang minum arak, pasal apa arak itu diharamkan? Ia mudarat pada akal. Apa lagi yang Allah haramkan? Zina, ya. Pasal apa Allah haramkan zina? Ia bawa mudarat kepada keturunan. Jadi ini semua asas-asas yang dinyatakan di dalam hukum syarak yang menyebabkan perkara seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nas yang ketiga, Allah Taala sebut wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu bunuh nyawa manusia kecuali dengan hak. Orang yang merokok, dia bukan bunuh orang, dia bunuh diri dia sendiri. Kemudian kajian moden hari ini pula dapati yang perokok pasif, orang yang duduk sebelah dia itu dapat mudarat lebih daripada si perokok. Yang peliknya hari ini, kita yang tak merokok tegur orang merokok, kita pula dipanggil kurang asal. Itu bang, tolong jangan merokok bang, saya tak boleh kena asap. Dia tak boleh hormat saya punya privasi. Patut dia hormat pada orang lain, ya. Tuan-tuan, bayangkan Nabi larang daripada mendekati masjid-masjid kami orang yang makan bawang mentah, ya, sebab ia menyakitkan orang lain dan ia menyakitkan para malaikat yang ada di masjid-masjid yang rokok ini. Subhanallah, ya. Memang dia rasa tak mudarat sebab memang dia dah hidup dalam asap tu, ya. Tapi orang kiri kanan, patut kita pergi masjid, ya.
dalam keadaan suci, bersih. Ini dah dia tunggu azan sebatang dulu. Orang lain yang sunat, sempat sebatang lagi, belum kamat lagi. Ya. Lepas tu bila dah Allahu Akbar imam, baru dia berlari. Yang tadi dah khusyuk, dia pula fikir malam ada pula. Allah kretek pula waktu dia cengkih kuat. Dah. Ya. Agama tidak suruh kita seperti itu. Ya. Baik. Kemudian, ya, dalam yang lain kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Ya, asas yang banyak digunakan oleh para ulama dalam mengharamkan perkara-perkara yang membawa mudarat. La darara, jangan buat perkara bawa mudarat untuk diri kamu. Wala dirar, jangan buat benda mudarat untuk kamu dan mudarat untuk orang lain. Yang ni tidak ada khilaf. Ya, tak ada khilaf. Apa sahaja perkara bawa mudarat pada diri manusia. Ya. Sebab itu kalau ada orang kata perkara ni baik, susah untuk kita sebut. Sebab ukuran baik yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, uhilla lakumut tayyibat, diharamkan untuk kamu perkara yang baik-baik, halalan tayyibat, baik lagi, halal lagi, baik untuk kamu. Adakah orang happy cium bau rokok? Ya, ada orang happy. Perokok sendiri pun kalau dia dah lepas merokok, bau lah rokok ni. Yang dari tadi dia mengasap, orang lain kena sama tu, dia tenang je. Ya. La darara wa la dirar. Ya. Apa sahaja perkara yang bawa mudarat kepada diri manusia dan orang lain, ia suatu perkara yang diharamkan demikian. Ya. Kemudian seterusnya, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengambil sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya, baik. Kenapa ia diharamkan? Ia memudaratkan akal manusia. Ya, sebab itu benda yang mengkhayalkan seperti dadah dan apa saja yang berkaitan dengan dadah, termasuk air ketum yang saya sebutkan tadi, termasuk juga shisha. Benda ni kalau kita tengok kajian, kesan dia terhadap emosi dan terhadap otak untuk jangka masa panjang, memang ia bawa mudarat kepada akal manusia berkenaan. Kemudian yang terakhir sekali, soal dalil bila kita sebut kenapa perkara ini diharamkan, ya, perkara yang jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yarda lakum wa yukrihu lakum thalathan, ya, fa yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qil wa qal wa kathratus su'al wa ida'atil mal. Sesungguhnya Allah redha kepada kamu 3 perkara dan murka kepada kamu 3 perkara. Allah redha kamu menyembahnya dan tidak syirik kepadanya, dan berpegang kepada tali Allah keseluruhannya dan jangan berpecah belah. Ya, dan Allah murka kepada kamu 3 perkara. Kasratul qil wa qal, banyak berkata itu ini tapi tak buat apa. Ya, banyak sangat gosip, Allah tak suka. Ya. Kemudian yang kedua, banyak sangat bertanya, kasratus su'al, bukan tak boleh bertanya, tapi bertanya yang tak perlu. Ya, dan idha'atul mal, ya, membuang harta. Ya, tuan-tuan, sebagaimana saya sebutkan tadi, yang merokok berapa sekotak sekarang? Ya, kami kat Perlis, bila orang minta zakat dan dapat buktikan bahawa dia tidak punya kemampuan dari segi kehidupan, kita akan bagi dengan mudah, tak ada masalah, memang hak dia. Tapi kita berada pada satu dilema. Kebanyakan yang fakir dan miskin ini
kaki rokok. Dan sekarang kita tahu rokok mahal. Satu kotak, saya pun tak ingat dah berapa kali naik dah kerajaan. RM10 ke RM11 dah sekarang. Dan kebiasaannya orang yang merokok secara sederhana, secara wasatiyah, ada juga merokok wasatiyah, dia akan merokok 2 kotak satu lagi. 2 kotak dah RM20. Sebulan dah berapa? RM600. Dan sebagaimana kita ketahui, yang merokok ni tak makan tak apa, yang penting dia merokok. Tak percaya tunggu bulan Ramadan. Orang buka puasa dengan makan kurma, dia buka puasa dengan Marlboro. Siap tanya lagi, sah ke saya buka puasa pakai rokok? Kita nak jawab macam mana? Ya, kita berdepan dengan golongan seperti ini, tuan-tuan. Ya, dan dia tak mampu, dia buang lagi duit dia. Sebab itu ungkapan Al-Quran itu cukup luar biasa. Wala tubadzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kamu membazir melampau. Artinya membazir tak kena tempat. Membazir untuk kebaikan tak jadi masalah. Sedekah kepada orang tak jadi masalah berapa banyak sekalipun. Tetapi membazir pada yang haram, Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu innal mubazzirina kanu ikhwan. Apa itu ikhwan? Saudara mara, adik-beradik kepada syaitan. Kalau sebut kawan, rendah sikit. Ini sebut adik-beradik, saudara mara. Ya, orang yang membazir ini saudara mara kepada syaitan. Ungkapan Allah itu luar biasa. Sebab orang yang membazir seperti ini, kita bagi hujah apa sekalipun dia tak dengar dah. Dia tak mau terima dah. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan golongan yang ambil perkara yang memudaratkan mereka seperti ini, ya, kita akan berdepan dengan macam-macam alasan untuk mereka menolak, ya, hukum hakam yang telah kita jelaskan. Cuba kita tengok di mana masyarakat seluruh dunia sekalipun. Apakah penghisap rokok semakin kurang? Makin ramai. Makin kita buat penerangan, makin ramai. Ya, dia balik soal yang asal, ya, yang saya sebut mula-mula tadi. Agama ini bukan hanya cerita akidah, bukan hanya cerita ibadah. Ia juga termasuk perkara muamalah dalam kehidupan. Perkara makanan, perkara minuman, perkara hubungan sesama manusia, perkara akhlak dia, ya, perkara hubungan dengan orang lain, ya. Ia menggambarkan betul ataupun salah akidah dengan ibadah yang dipegang ataupun diamalkan oleh hamba-hamba yang berkata. Seterusnya tuan-tuan, saya nak bawa, ya, pendengaran tuan-tuan sekian kepada perkara yang terakhir ingin saya sampaikan pada malam ini. Ya, saya lebih suka lepas ni kalau ada soal jawab daripada tuan-tuan berkaitan dengan perkara ini. Ya, saya sebut tadi, kita nak sebut tentang bagaimana kaedah syarak menentukan sesuatu itu halal atau haram dalam perkara makanan. Ya, ya, kita perlu sensitif dalam soal agama. Tetapi hak menentukan perkara itu halal ataupun haram, itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Kalau dia halal, dia halal. Kita tak punya hak untuk kata haram. Kalau dia haram, memang dia haram. Ya, kita tak ada hak untuk ubah hukum haram. Sebab kalau kita ubah yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, kita sudah ambil alih kerja Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, ya, konsep yang perlu kita faham, ya, iaitu tidak semua perkara haram itu dinaskan oleh Al-Quran. Tidak semua. Yang disebut di dalam Al-Quran, ya, sebagai contoh perkara haram, ya, hurimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, ya, wa ma uhilla bihi ghairillah, ya, diharamkan kepada kamu, ya, ayat yang cukup panjang tetapi tidak mencakupi semua perkara, ya.
yang saya bacakan pada permulaan tadi, ya, diharamkan untuk kamu, ya, bangkai, darah, daging babi, 3, 4 binatang yang disembelih selain daripada Allah, wal munkhaniqah, yang mati tercekik, wal mauquzah, yang mati sebab apa namanya dilontar, ya, wal mutaraddiyah, yang terjatuh daripada tempat yang tinggi, wal maqihah, yang dihantuk kepala dia, wa ma akalas sab'u, ya, bekas daripada yang dimakan oleh binatang buas, ya, kecuali yang disembelih oleh kamu. Apa yang disembelih untuk berhala 9, ya, apa yang dibuat oleh kamu pada anak-anak panah menilik nasib yang ke-10, dzalikum fisq. Dalam ayat ini sebut 10 saja. Dalam ayat yang lain ulang perkara yang hampir sama juga. Nas Quran sebut perkara yang haram tak banyak, tak utama membabitkan makan dan minum. Dalam hadis Nabi pun tak banyak, ya. Sebab itu kita jangan tambah sesuatu yang tidak disebut oleh nas. Sebagai contoh saya sebut, ya, boleh tak kita makan katak? Ada seorang kawan pakar jantung, dia pergi Singapura, dia cerita lama dulu. Ini bukan nak kata kawan Singapura. Dia pergi hotel ternama, dia belik menu, cantik, kaki ayam, ya, comel-comel pula saiz itu. Dia jenis tak makan banyak. Dia pakat kawan, oh kita order ni, makan. Habis makan, dia tanya, ini ayam apa? Punya kaki katak. Yang katak yang besar kan hampir macam kaki ayam. Dia ingat kok ayam serama ke ayam apa kan. Baik, apa hukum makan katak? Ya, memang semua kita akan kata hukum makan katak itu haram, walaupun kabarnya katak itu sedap, daging dia halus. Baik, kita pergi pada step berikutnya, kenapa dia haram? Ya, maka kebiasaan kita akan beritahu ia haram sebab dia binatang 2 alam. Pada saya dia bukan 2 alam, dia 3 alam. Di darat, di laut dan di udara. Ya. Kita tanya yang ketiga, dapat dekat mana nas kata yang 2 alam itu haram? Dekat situ kita cek. Ya. Sebab bila kita pergi kepada yang kedua tadi, dia haram sebab 2 alam, kita mula buat generalisasi, generalization. Semua yang 2 alam itu haram. Contoh dia apa? Kura-kura haram. Apa sebab 2 alam? Tapi pasal apa telur kura-kura pula halal? Mak dia haram, anak dia halal. Kita bukan nak bincang, kita pergi cerita katak. Kenapa katak itu haram? Saya setuju, tak ada masalah cerita hukum katak itu haram. Sebab terdapat larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada membunuh katak. La taqtulud dafadih fa inna naqiqahunna tasbih. Janganlah kamu membunuh katak, sesungguhnya bunyi-bunyian katak itu adalah tasbih. Kalau kita tak boleh bunuh, macam mana kita nak makan? Jadi cerita 2 alam tu tak timbul, ya. Sebab itu bila kita sebut, bila masuk hal makan minum, bila ada nas kata tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh begitu begini, baru kita kata dia Kalau tak ada nas yang sebut, maka ia masih berada pada lingkungan perkara yang harus ataupun dimaafkan. Itu asas yang pertama. Sebab itu tuan-tuan, bila pergi perkara halal haram, jangan terlalu cepat untuk kata haram. Cepat kata halal tak apa. Macam yang kawan saya makan kaki katak tadi lah, dia dah ingat kaki ayam. Dah balik kau dia telefon, Ustaz saya termakan katak, macam mana nak buat? Saya kata tahniah, saya pun tak dapat makan. Ya, dia makan dalam keadaan dia sangka benda itu halal, maka ia dimaafkan.
Jangan makan kali kedua sudah. Ya, baik. Kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu bagaimana perkara yang nampak macam halal tetapi kita rasa benda itu bawa mudarat. Ya, maka para ulama pergi kepada kaedah yang berikutnya, yang mana umum firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikum al-khaba'is. Dihalalkan untuk kamu benda yang baik-baik. Saya lebih cenderung kepada penafsiran Al-Imam Ibn Katsir. Dia kata at-thayyibat itu adalah ma la yadurrul abdan wal qul, benda yang tidak bawa mudarat pada tubuh badan dan akal. Sebab at-thayyibat ini berlaku perbahasan panjang lebar di kalangan para ulama mazhab, ulama mazhab Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i kata at-thayyibat itu ialah benda yang lazat. Bila kita cek balik lazat macam mana? Lazat pada orang Quraisy. Yang tu letih lah kita. Bagi Quraisy makan budu, letih dia kata, "Uish, aku makan benda berbau ni." Bagi dia makan durian, Quraisy tak makan durian tau, sudah haram habis durian kita. Dah, ya. Pandangan Ibn Katsir itu lebih tepat. Yang thayyibat ialah apa yang tidak bawa mudarat pada badan dan akal. Ya. Allah menghalalkan perkara thayyibat yang baik-baik, dan Allah mengharamkan al-khaba'is, benda yang kotor. Ya, Syekh Al-Qardawi menafsirkan at-thayyibat dengan al-khaba'is ini, ukuran dia bagaimana. Dia kata ukuran dia balik kepada umumnya manusia bagaimana. Ya, umumnya manusia bagaimana. Saya sebut satu perkara. Ya, sebenarnya saya amat suka tajuk ni. Tapi dah orang suruh cakap shisha, tu saya sebut tadi, cakap shisha 2 minit habis dah. Baik. Bila kita sebut umum manusia, ya, bila pergi bab makanan minuman, itu saya sebut tadi, hati-hati daripada mengharamkan sesuatu. Pernah satu ketika, ya, tuan-tuan pun tahu kan, dekat Malaysia dulu ramai orang kecoh soal memelihara lintah. Tahu lintah? Orang Singapura tak tahu lintah sebab tak ada sawah mendam kan. Apa hukum memelihara lintah? Waktu itu saya masih di Sarawak, masih timbalan mufti di sana. Maka diputuskan bahawa hukum dia pelik sikit. Tak apalah, luar Malaysia kan, maki sikit tak apalah, besok aku tak boleh balik. Hukum dia kata harus memelihara lintah kerana ia meningkatkan ekonomi orang Melayu. Allah, jam kita bila buat hukum macam tu. Apa kaitan hukum hakam dengan ekonomi orang Melayu? Fatwa itu dibawa ke Sarawak untuk endorsement peringkat negeri, maka kita bawa dalam jawatan kuasa fatwa. Saya berhujah dengan sebahagian alim ulama kita. Ya, Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, ya, uhilla lakum saydul bahri, ya, dihalalkan untuk kamu tangkapan-tangkapan daripada laut. Itu asas tentang makanan akuatik, binatang hidup dalam air. Quran sebut semua halal, yang dalam laut semua halal. Ya, ikan paus ke, anjing laut ke, badak laut ke, babi laut ke, yang penting dia hidup dalam laut. Orang laut dia tak boleh makan sebab itu manusia. Ikan apa saja ikan boleh makan, termasuk ikan duyung kalau betul-betul ikan bodoh. Ya, sebab Nas kata semua yang dalam laut itu halal untuk kamu. Tetapi kalau yang mudarat macam ikan buntal dan sebagainya, orang tak kerti nak buat, dia beracun, yang tu haram kerana racunnya dia. Apa cerita lintah? Ya, bila dibincang balik, oh lintah ini binatang yang menjijikkan. Ini balik cerita thayyibat itu tadi, benda yang baik-baik. Saya tanya balik, menjijikkan tu lintah pada agama ke pada bangsa?
Ish, orang Melayu kita mana dia makan lintah? Baik, bila sebut orang Melayu kita tak makan lintah maka jadi haram. Agama tidak begitu. Sebab agama ni bukan untuk orang Melayu saja. Kebetulan waktu tu di Sarawak padi tengah banyak musim kami bincang fatwa tu, keluar dalam surat khabar orang-orang Bidayuh, satu bangsa Dayak di Sarawak, ya, mereka jual lintah padi sekilo RM15 untuk masak asam pedas. Dan di sisi mereka binatang itu tidak jijik. Dan ada orang Bidayuh Islam. Jadi kalau kita kata dia haram sebab orang Melayu jijik kepada dia, yang Bidayuh Islam ni kita nak kata nas yang asal tadi menyatakan bahawa semua binatang air itu halal. Jadi kita nak putuskan macam mana? Ya. Sebab nas datang secara umum menyatakan ia halal, maka ia halal. Dan ukuran menyatakan dia baik ataupun tak baik balik kepada keadaan masyarakat itu sendiri. Soal kita tak makan itu bukan ukuran. Ya, soal kita tak makan itu bukan ukuran. Macam saya sebut tadi dah, cuba bawa cencaluk bagi dekat Tok Syekh Arab makan. Yang duduk negara Arab lah, bukan yang Tok Syekh Arab duduk kat Singapura ni. Itu dah jadi Arab Melayu dah. Ya, memang dia akan kata apa benda baru ni? Ini benda buruk ni, apa bangkai ni? Kami dulu kat Mesir, orang Arab Mesir dia ada makan ikan perang, dia panggil fasih. Yang tu kita tak boleh makan pula. Memang ikan sebiji bau bangkai. Dia perangkan ikan tu letak dalam tanah. Budak-budak Melayu kita bila musim Arab makan benda tu, dia buat perangai. Ya, mana-mana kita cium bau tak sedap, dia pergi goreng ikan tu satu lorong akan berbau. Arab pun akan apa kau bawa ikan buruk ni, dia tunjuk ni ikan kau ni. Jadi ukuran benda tu baik tak baik balik kepada masyarakat itu sendiri, dan itu bukan nas. Baik, seterusnya, ya, yang ketiga yang kita nak sebut, ya, bila kita sebut perkara membabitkan halal dan haram soal makanan, al-aslu dia semuanya halal, ya. Dan kita jangan tanya lebih daripada yang zahir. Kita concern soal halal haram, tapi kita tidak disuruh menyelidiki lebih dalam. Contoh, kita pergi ke pasar beli sayur, kebetulan pula gitu kita pergi kedai Amoy, bukan Islam lah, sebab ada Amoy Islam kan, ya. Kita kata, nyonya berapa sikat sayur ni? $2 sikat. Dia pun pegang bungkus. Boleh tak kita undur semula? Kata, nyonya, sebelum you pegang sayur tadi, you ada pegang babi tak? Letih kita. Melainkan kita tengok dia duduk situ, duduk belai anjing dia, tangan dia kena jilat anjing, anaknya suka sikat satu, dia pun pegang sayur kita, tujuh nilai. Ya, zahir dan sayur itu halal, maka dia halal. Ya, sebab itu saya sendiri secara personal, saya tak setuju sangat sampai kita nak kaji DNA pada sayur, DNA pada buah-buahan. Ya, kajian tentang apa namanya, teknologi pemakanan pada hari ini, nak bagi makanan itu kuat, tahan, subur, banyak dan sebagainya, ya, macam-macam kaedah saintifik yang dibuat. Saya pun dah lupa dah apa dia punya istilah tu, ya. Pada saya, selagi dia sayur, buah-buahan yang zahirnya halal, maka ia halal. Tak, dia kata dia dah suntik, ada DNA babi dalam dia, sebab tu tomato tu besar. Ya, apa sebab besar? Dia ambil keratan babi itu besar. Ya, ini yang kadang-kadang benda macam ni agama tak suruh kita selidik pergi ke tahap itu. Kadang-kadang saya berbalah juga dengan sebahagian ada jawatan kuasa fatwa, dia kata dia sebut babi. Saya kata, tomato tu ada rupa babi ke ada rupa tomato? Ya, cerita DNA lah. Agama tak suruh kita kaji sampai ke tahap.
Sebab kalau nak ambil kaedah yang paling mudah, orang siram sayur dekat kampung pakai apa? Terutama yang buat ladang-ladang yang besar dekat Camden Highland, sawi yang kita beli dekat pasar Gelang kat sini, disiram pakai apa? Tak payah kata tai orang, tai ayam. Ada tak zat tai ayam dalam sayur kita? Agama tak suruh kita cek. Tapi kalau tuan-tuan rajin pergi bawa makmal, memang ada kesan DNA tai ayam dalam sayur kita. Alamak, tak makanlah kita lepas tu. Agama tak suruh kita semak sampai keras. Ataupun kita pergi beli ayam, lepas tu lepas beli sayur pergi beli ayam, kita pun cek, rajin kan? Oh, leher dia semua putus. Pada mazhab Syafi'i tak syaratkan pun kalau tu. Yang penting sembelih. Ya, dah beli bungkus elok, undur balik. Siapa sembelih ayam? Oh, Pak Mat. Pak Mat mana satu? Oh, tu Pak Mat belakang. Boleh panggil Pak Mat. Agama suruh kita cek begitu. Kita pun tanya, Pak Mat, betul Pak Mat sembelih? Betul saya sembelih. Pak Mat sembelih macam mana? Tanya pula. Saya baca bismillah lah, pakai pisau. Tak puas hati lagi, Pak Mat semayang tak? Agama tak suruh kita pergi ke tahap itu. Ya. Saya nak pergi kepada perkara berikutnya. Kita dah sebut tadi makanan, minuman. Ya. Agama suruh kita jaga makanan dan minuman. Ya, ia membagikan soal muamalah betul, akidah betul, ibadah kita. Tetapi pada yang zahir, bila kita sakit, ini juga masalah. Alhamdulillah hari ini orang Islam cukup concern soal apa yang mereka makan, minum dan ubat. Tetapi bila pergi bab makanan dan minuman, ia tidak seperti perkara akidah dan ibadah. Ada hamba Allah kena heart attack, serangan jantung. Ya, sebagaimana kita ketahui, orang kena serangan jantung ni, dia kena ambil tindakan segera. Dan serangan jantung ni ada macam-macam jenis. Ada macam-macam jenis. Ya. Dan kebiasaannya akibat darah itu bertumpuk dalam saluran jantung dia. Darah itu kental menyebabkan dia tak boleh pump masuk dalam jantung dia, oksigen tak boleh masuk, kawan dia pun jalan. Dan kebiasaannya doktor akan bagi tahu, ya, bahawa yang akan disuntik ke jantung itu sejenis ubat yang kebiasaannya diorang guna apa yang dipanggil sebagai heparin. Kat Singapura saya ingat orang tak buat lah. Ada sebagian hospital kat Malaysia. Pakcik nak minta konsen sebelum suntik. Oh, mana pakcik nak sign? Bagi anak saya sign lah. Sakit jantung. Anak dia pun datang. Doktor ini, ya, dengan penuh rasa bertanggungjawab. Ya, bukan sekadar bertanggungjawab dari sudut profesional dia, bertanggungjawab dari sudut agama dia. Pakcik ni saya akan suntik dengan heparin. Okeylah, apalah pakcik tu tahu tentang heparin. Tahu tak awak heparin ni apa? Heparin ini antara kandungannya ada babi. Wah, kawan tu kata, aku kena sakit jantung ni, dah nak mati ni, engkau nak suntik dengan babi pula. Ini nak minta kebenaran ni. Yang sakit jantung kata, dah, biar aku mati tak apalah daripada aku disuntik dengan babi. Tuan-tuan, ya, dalam balang ubat tu ada tak nampak babi? Benda tak ada. Sebab itu saya sebut secara peribadi, apa sahaja benda berkaitan dengan ubat-ubatan untuk manusia, ia adalah halal untuk manusia. Tapi dengan syarat ia disahkan oleh pakar. Jangan pula bila sebut macam ni kan, orang Melayu kita, oh, ubat semua halal, mufti kata, ya, dia cari ubat kuat, apa saja yang menguatkan dia semua halal, dia kata. Itu masalah. Ya, pengubatan yang terbukti diakui oleh pakar dia, sebagai contoh orang sakit jantung, orang sakit darah tinggi, orang sakit kencing manis, ya, apa nak insulin, sehingga hari ini memang tak ada banyak pilihan. Ya, apa lagi kita pergi ke Mekah, ya, suntikan apa nama ni,
apa nama dia, Menova ke apa, SUYW127 tu. Ya, kononnya hari ni dah ada alternatif, ya, daripada binatang yang halal. Ya, sebelum ni daripada binatang yang haram. Akhirnya jadi kecoh kita orang Islam pada perkara yang membabitkan perubatan. Satu produk ubat itu halal di Indonesia, satu haram yang kedua. Kat Malaysia terbalik, yang kedua halal, yang pertama haram. Akhirnya orang kata apa jadi pada kita? Sebab tu saya sebut, bila sebut pergi kepada perkara perubatan, apa sahaja ubat untuk menyelamatkan nyawa, ia perkara yang halal. Kita jangan tanya banyak. Ya, sebab proses untuk buat ubat itu macam saya sebut tadi, memang mungkin dia asal daripada babi atau mungkin berasal daripada binatang, tapi proses untuk buat dia jadi satu produk yang baru jadi ubat-ubatan itu dah berapa puluh proses. Zat yang asal itu sendiri dah hilang dah, dia dah transform. Bayangkan kita siram sayur kita berapa proses saja. Kita siram najis pada sayur kita, sayur kita ambil zat nutrien daripada najis itu tadi, baru 2 proses menghasilkan sayur yang cantik dan kita makan, yang nak menghasilkan ubat ini tadi. Ya? Sebagian datang ke fatwa pergi ke Eropah nak cek sungguh-sungguh buat ubat. Orang nak buat lab tu sendiri, satu alat incubator tu mungkin 100 juta bulan. Kadang-kadang mereka gunakan babi dan binatang yang haram untuk buat ubat. Orang kita pun kata, boleh tak samak alat ni? Pakar yang buat farmasis tu, kau nak suruh samak kena dengan tanah, hancur alat aku jap lagi. Agama tak suruh kita pergi sampai tahap seperti itu. Kadang-kadang kita tak pakai babi, kita pakai lembu. Timbul pula isu lembu tu sembelih ke tidak. Ya, sebab itu bila pergi kepada ubat-ubatan tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita jangan risau. Dan sebab itu barangkali alhamdulillah sehingga saat ini belum ada lagi orang buat usaha yang pada saya usaha merepek lah kalau orang buat ubat pun mesti ada cap halal. Ya, kalau macam tu siapa pun pergi hospital, kalau nak belah dia hidup-hidup. Ya, sebab anestetik itu apa isi dia? Anestetik, ubat nak bagi orang tu tak sedar. Yang disuntik pada orang yang nak mengandung di bedah ke, ataupun orang sakit jantung di belah, itu semua morfin. Morfin tu apa? Abang kepada heroin. Morfin dengan heroin itu apa? Dadah. Ya, sebab tu bila kita pergi kepada ubat-ubatan, ya, ia adalah sesuatu yang baik untuk bawa kepada kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya, baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir sekali ingin saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ialah, ya, apa lagi ukuran untuk kita sebut sesuatu yang boleh bawa kepada haram pada perkara yang tidak ada nas. Ya. Yang pertama ialah perkara itu perkara yang al-khubus, perkara jijik, ya, perkara kotor. Ya. Bila dia perkara yang jijik, perkara yang kotor, ia otomatik dia boleh bawa kepada benda yang haram. Kemudian yang kedua, perkara yang najis. Bila kita sebut najis, ya, najis membawa maksud benda yang dinaskan oleh agama sebagai najis. Benda kotor tak mesti najis. Ya, benda kotor tak mesti najis. Kadang kita berjalan, ya, kita kena simbahan air daripada tepi jalan. Ya, apakah air itu najis? Air itu bukan najis. Ya, air itu termasuk najis yang dimaafkan. Kita terkena tanah, nampak kotor, tanah itu bukan najis. Ya, ataupun orang yang jual ikan sebagai contoh, dia duduk potong-potong ikan dan sebagainya, badan dia bau ikan. Bau ikan itu bukan najis. Ya, dan ada sebahagian daripada najis lagi
najis yang dimaafkan. Saya sebut balik yang cerita orang berjalan di atas jalan raya tadi. Ini musim hujan kan, kita berjalan. Ya, kita berjalan sebelah sini, kebetulan ada anjing pula berjalan sebelah sana. Air naik sikit. Datang kereta tersimbah oleh kita. Kita pun dah nampak, air tersimbah tadi tu laluan anjing punya. Macam mana air yang kena kat kita? Nak kena sama ke tidak? Dah, itu najis yang dimaafkan. Sebab ia termasuk perkara yang tak boleh dielakkan. Kalau nak berkira juga, tiap hari kita kena samak tayar kereta kita. Sebab kita nak cek betul ke jalan raya ni anjing tak lalu. Letih kita. Ini juga yang musibah kepada sebagian orang Islam yang concern tak kena tempat. Misal katalah, nauzubillah kan, tiba-tiba anjing masuk dalam masjid, berkeliaran dekat dewan salat. Macam mana kita nak bersihkan masjid? Dia akan mesti ada yang cadangnya. Kita tukar kapet baru lah. Kalau dia, mana ada duit? Oh, kita kena cabut semua kapet, kena basuh. Balik kaedah yang asal. Kita berhukum kepada perkara yang zahir. Kalau betul nampak memang ada bekas tempat dia, yang tu je yang kita cuci. Yang tak ada, afallahu amma salaf. Allah maafkan benda yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Sebagian orang kita sebagai contoh, dia beli rumah daripada orang bukan Islam. Allah sampai tak hubung dia nak sama. Kena pula yang bukan Islam tu bela anjing dalam rumah dia. Satu rumah dia nak sama. Dah, agama tak suka. Bahkan Nabi SAW ada perbincangan dalam kitab-kitab fiqh pun, hatta kita beli bekas makanan yang dipakai oleh orang kafir sekalipun, kita tidak disuruh untuk pergi sejauh. Baik, yang kedua itu najis. Yang ketiga, perkara yang diharam pada perkara yang tidak ada nas padanya ialah perkara yang memudaratkan, baik dia mudarat segera atau mudarat untuk tempoh yang lama. Tetapi dengan syarat mudarat itu perkara yang meyakinkan. Ya, orang makan racun lepas 2 jam mati, memang jelas. Orang merokok lepas 20 tahun memang akan kesal. Ia juga diharamkan. Dia kata tak, saya baru 10 tahun tak ada apa-apa pun. Kadang siap dia bagi tahu lagi, saya pergi x-ray putih saya punya dada. Dia tak tahu yang putih tu lagi tak baik. Tak hitam pun dia kata. Ya, baik. Yang keempat, ya, ukuran untuk mengharamkan sesuatu yang tidak ada nas padanya ialah perkara itu memabukkan. Ini saya nak kongsi satu perkara, bukan tujuan apa tuan-tuan, agar kita buka minda. Ya, antara perkara yang masih khilaf besar di kalangan para ulama pada hari ini tentang minuman yang memabukkan. Ya, Nabi SAW sebut, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka dalam jumlah yang sedikit ia juga haram. Ya, minum 1 botol jadi mabuk, maka minum 1 sudu pun haram, 1 titik pun haram. Ya, masalah kita ialah pergi kepada perkara yang tidak disebut sebagai haram. Dalam benda arak tu memang dah jelas lah. Yang saya maksudkan ialah ukuran sebahagian orang kita. Dalam minuman tu berapa persen alkohol. Kebiasaan memang botol arak dia akan declare 5%, 7%. Ya, dan memang arak sebagaimana kita ketahui, ya, pada kadar tertentu ia akan memabukkan. Yang saya maksudkan ialah pada minuman yang tidak diisytiharkan sebagai arak. Ya, ada sebahagian negara seperti Brunei, even United Kingdom, pada mereka zero alkohol. Ada je alkohol jadi haram. Persoalan dia tuan-tuan, dalam hadis tadi Nabi sebut, apa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka jumlah yang sedikit juga haram.
Nabi sebut apa? Nabi sebut memabukkan. Ada Nabi sebut alkohol? Nabi tak sebut alkohol. Sebab tu saya sebut, kita memang rigid soal halal dan haram. Tetapi untuk menghukum sesuatu itu kita kena jelas betul-betul. Nabi sebut memabukkan. Ya. Baik. Masalahnya sekarang ini, kita ada ramai pakar alkohol, tapi pakar mabuk itu tak ada lagi. Nah, ini cabaran kepada generasi baru lah. Bukan pakar yang mabuk dah, ukuran. Macam mana nak ukur mabuk? Nah, sebab setakat kajian saintis yang ada, mabuk ni benda tak boleh nak ukur. Ukuran mabuk antara lelaki dengan wanita tak sama. Contohlah, orang minum minuman yang alkoholnya 3%. Okay? Orang lelaki kalau minum takat 5 cawan tak mabuk. Tapi perempuan 3 cawan dia mabuk dah. Ukuran dia. Okay? Orang tua dengan orang muda pun tak sama. Yang tua lambat sikit mabuk, yang muda cepat mabuk. Baik. Musim sejuk dan musim panas pun berbeza. Ini cabaran sebenarnya. Tapi saya ulang balik tuan-tuan, jangan silap faham. Kalau benda dah jelas arak, itu memang arak. Ya, ini pada minuman yang ada kehadiran alkohol pada dia. Yang ni sebenarnya walaupun ada keputusan banyak yang orang kasih fatwa, tapi sebenarnya perbincangan dia tak habis lagi. Kalau kita sebut ukuran makanan atau minuman itu haram kerana hadirnya alkohol, ini bawa masalah pada kita. Bukan masalah kita tak mau taat pada agama, sebab kita letakkan sesuatu yang tidak diletakkan oleh syarak. Contoh, orang Singapura makan tapai. Tapai, tahu tapai kan? Makannya. Ya, dalam tapai itu bila dia dah sari, ya, terutama masuk hari kedua selepas 24 jam, dia akan keluar air. Cuba bawa pergi makmal. Berapa kandungan alkohol dalam air itu? Dia akan ada sekitar 2 ke 3%. Ya. Sebahagian orang di belah utara di Kedah Perlis, dia akan makan tapai itu lepas 3 hari atau 5 hari. Tapai pula. Yang tu selepas 5 hari dia akan ada alkohol sampai 7%. Sedangkan sebahagian keputusan para ulama kita hari ini, kebanyakan yang menyatakan 0.01% kehadiran alkohol dalam minuman itu dianggap haram. 0.01%. Tapai itu macam mana? Sampai 3%. Ya, kalau sampai 5 hari 7%. Sebab tu saya sebut tadi, dia bukan kerana alkohol, dia kerana perkara lain. Tapi saintis kita tak sampai lagi ke situ. Yang saya sebut, apa ukuran kemabukan? Baik, itu kita sebut orang kita. Tapi saya nak tambah sikit lagi. Air nira. Nira kelapa. Ya. Di Kelantan panggil air tuang. Di Kedah Perlis Penang panggil air nira. Lepas 3 hari dia kalau kita simpan memang kita minum pun macam mamai. Apakah air nira juga termasuk perkara yang haram? Ya. Sebab itu kehadiran alkohol bukan ukuran. Di sebahagian tempat di negeri utara dia makan ikan dipanggil ikan perkasa. Ya. Ikan yang disimpan dibungkus dengan beras. Yang itu ada 13% alkohol. Sebab fermentation daripada apa sahaja benda berkaitan dengan kanji, memang dia menyebabkan hadirnya alkohol.
Ya, yang saya nak sebut selanjutnya tuan-tuan ialah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mempraktiskan meminum air kurma muda. Ya, cuma saintis yang buat kajian hari itu dah meninggal dah. Ya, rahimahullah. Kajian dia tak habis lah. Ya. Saya suruh dia buat kajian 4 musim. Pakar daripada UPM, dia duduk dalam Jabatan Pasal Fatwa Kebangsaan Malaysia. Mereka hanya kaji pada musim sejuk saja. Dia tak kaji pada 4 musim. Sebab kita tak tahu bila Nabi minum itu. Kebiasaan Nabi, musim kurma berbuah, Nabi akan ambil kurma muda. Ini kebiasaan orang Arab. Jangan pula ada yang kata lepas ni ada produk minuman sunnah pula mengaruh. Jangan. Orang Arab, dia akan ambil kurma muda, dia akan rendam dalam air, letak dalam botol dan gantung di tengah rumah. Maksudnya room temperature. Hari pertama Nabi akan minum air rendaman kurma muda. Hari kedua pun Nabi akan minum juga. Wallahu a'lam, saya tak pernah cuba apa rasa dia. Hari ketiga Nabi akan rasa dulu. Kalau Nabi rasa mabuk, Nabi tak minum. Jadi yang masalah ni, macam mana nak rasa mabuk? Ya, kalau Nabi rasa mabuk, Nabi tak minum, Nabi bagi kepada khadam dia. Khadam dia akan minum. Ya, keesokan harinya khadam dia pun akan rasa lagi. Kalau tak mabuk, dia minum lagi pada hari keempat. Tapi kalau dia rasa mabuk, baru dia buang air. Dan didapati kandungan alkohol setelah 3 hari itu lebih daripada 1%. Ya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut benda halal dan haram dalam makanan dan minuman, kita jangan mudah untuk kata haram terlebih dahulu. Ya. Dalam benda makanan dan minuman, kalau ada nas yang jelas menyatakan ia haram, maka ia haram. Jangan takwil banyak. Ini whisky ni tak mabuk kok. Ya. Nah, kalau whisky memang mabuk lah. Ini hari tu ustaz kata ada 5% tak mabuk, ini baru 3%. Dah. Kalau yang umumnya orang dia tu mabuk. Yang saya sebut ni pada perkara yang tak ada keputusan. Ya. Perkara yang tak ada keputusan. Sebab tu tuan-tuan, benda yang tak ada nas, agama bagi ruang kepada kita. Ya, bagi ruang kepada kita. Selagi tak ada nas yang jelas, ia mendatangkan mudarat kepada manusia, ia masih pada lingkungan yang dibenarkan, yang dimaafkan, yang diberi ruang kepada manusia. Soal kita jijik, soal kita geli, macam saya sebut cerita tertalintah tadi, orang Melayu tak makan tak apalah, tapi jangan kata haram. Sebab tu kami punya keputusan tu, dia kata dah, ini bukan untuk makanan, ya, ini untuk minyak. Dia kata, saya kata kenapa pula minyak halal makan tak boleh? Dah, minyak untuk guna luar. Dia tak tahu lagi ada minyak lintah yang orang minum kan. Ini yang geng-geng makan ubat kuat ni, bila dengar benda ni dia senyum. Kalau yang minum macam mana? Dekat situ dia kecil. So, sapu luar halal, sapu dalam tak boleh. Tuan-tuan, bila kita sebut perkara membabitkan hukum hakam utama, saya ulang balik kepada prinsip asal syarak. Nas kata haram, itu tak boleh. Tapi kalau tak ada nas menyatakan benda itu haram, maka ia masih berada pada ruang perkara yang dibenarkan oleh syarak. Hinggalah datang nas yang berikutnya yang mengharamkan perkara berkenaan. Saya rasa saya dah sampai kepada penghujung ceramah saya pada malam ini. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tajuk kita, ya, tajuk yang sebenarnya cukup mudah, kemudaratan dalam keseronokan. Ya, apa saja perkara yang mudarat di sisi syarak, ia adalah perkara yang haram. Nas dalam perkara ini terlalu banyak. Bagi yang dah terjebak, usahakan diri keluar daripada perkara yang memudaratkan ini tadi. Sebab itu dalam agama kita, benda yang haram
kalau orang tu buat dalam keadaan dia tahu benda tu haram, dia berdosa saja. Tapi kalau benda tu haram, dia buat dengan menyatakan siapa kata benda ni haram, itu masalah. Dibimbangi soal akidah dia akan terjejas. Engkau nak buat dosa, buat, tapi jangan kata dosa itu halal. Dan kita pun tak suruh orang buat dosa. Kita tahu iman dia tak kuat. Ya? Jadi bagi yang dah terjebak, usahakan diri keluar daripada perkara-perkara yang al-khaba'is, perkara yang kotor, perkara yang memudaratkan diri sendiri ini tadi. Ya, kemudian ya, yang boleh saya rumuskan juga pada malam ini ialah apa saja perkara yang menjejaskan kehidupan manusia, membawa kepada tahlukah, membawa kepada mudarat. Ya, agama melarang dia adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kita boleh sebut dalam bahasa yang mudah, yang halal itu terlalu banyak sehingga Allah tak perlu sebut di dalam Al-Quran, sehingga Nabi tak perlu sebut dengan detail di dalam hadis. Yang haram itu terlalu sedikit. Ya, kenapa kita mesti elakkan yang haram? Tanda kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolak ke tepi soal, mungkin ada orang kata babi ni pada certain temperature, ular dia mati dan sebagainya. Dah, kita tolak tepi cerita saintifik itu tadi. Nas kata haram, tanda taat kita kepada Allah, kita terima dia sebagai haram. Perkara yang lain yang memudaratkan tadi, nas kata jangan memudaratkan diri kamu. Ya, kita taat kepada nas dan perintah Allah, mengelakkan diri daripada perkara yang memudaratkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa memadai sekadar itu. Kalau ada persoalan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Zani. Saya minta sudah ditempatkan biasa berusaha berkaitan makanan buah seperti contoh yang kita pergi ke supermarket. Bagaimana pula kalau buah dari Israel? Ya, dari masyarakat kita bila nampak di awal di lain jadi bila nampak di sana orang lain. Terima kasih. Ada lagi soalan yang lain? Dia produk Israel ini, kita berada pada situasi ya, berhadapan dengan orang yang menindas orang Islam. Ya, kita tak kata kalau buah tu yang halal, buah itu menjadi haram, tidak. Ya, tapi siasat dan kebijaksanaan orang Islam itu sendiri. Ya, kita menyokong produk orang yang menindas orang Islam, ya, ia akan membuat sesuatu yang membawa kemakmuran kepada orang yang menindas orang Islam. Ini kena ada kebijaksanaan dari sudut siasat orang Islam itu sendiri. Ya, tetapi kalau dah tak ada pilihan lain, hanya itu sahaja yang ada, dan kita ada keperluan sebagai contoh teknologi dan sebagainya. Ya, kita dah tak ada pilihan yang lain, hanya waktu je yang ada dan kita perlu kepada teknologi itu. Ya, dalam keadaan darurat itu diambil pada keperluan darurat. Ya, kita perlu pada teknologi, kita ambil pada keperluan teknologi itu saja. Adapun pada perkara-perkara yang lain, ya, kita kena ada kebijaksanaan dari sudut siasat kita sebagai orang Islam. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di satu peristiwa dari segala makanan di laut semua halal. Dan satu siklus sedut. Wal-wal yang datang di laut, tapi lebih mudah. Boleh tak jelasan saya macam mana rupa siput sedut? Macam siput babi ke? boleh pula. Boleh kecil. Baik. Ada soalan lain? Soalan lagi, silakan. Baik, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi,
ukuran untuk menyatakan sesuatu itu haram kerana dua alam, ukuran itu tidak ada nas, ya, dan ukuran itu termasuk ukuran yang tertolak sebenarnya, ya. Apa saja binatang air yang kelaziman dia hidup dalam air, ya, maka ia termasuk dalam nas. Antaranya apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang air laut, tuhur ma'uhu wal hillu maitatu. Air dia suci dan apa sahaja benda binatang yang ada di dalam dia adalah halal. Termasuk ikan-ikan, termasuk ikan yang dah mati sekalipun, ia adalah halal, ya. Termasuk siput, ya. Yang tak boleh makan siput Sarawak, itu tak boleh makan kita orang, ya. Siput babi, sebab dia ada racun pada dia, ya. Adapun siput-siput sedut yang hidup di tepi pantai atau sedut di tepi sungai dan sebagainya, yang kadang-kadang kita letakkan dalam rumah 2-3 hari pun masih hidup, ia bukan bererti dia hidup dua alam, ha? Dan saya sebutkan tadi, dua alam pun bukan ukuran untuk menyatakan benda itu halal ataupun tidak. Macam contoh katak tadi saya dah nyatakan, katak haram bukan kerana dua alam. Katak haram kerana Nabi larang daripada membunuh katak, ya. Jadi cerita siput ini semua adalah keluarga binatang dalam laut, kecuali memang siput yang hidup di darat seperti siput babi tadi, sebab dia ada racun pada diri siput babi itu. Jadi apa saja siput yang datang daripada laut, baik dia besar, baik dia kecil, baik yang kita tak biasa makan ke apa ke, dia tak ada masalah untuk kita makan. Itu pandangan saya, Allah. Waalaikumsalam. Salam. Saya tanya tentang pendapat atau penjelasan tentang genetik. Iya. Daripada makanan bukan ada daripada air sendiri. Hasilnya tidak betul. Baik, GMO, ya, genetic modification. Ini ilmu baru dalam kehidupan manusia, ya. Dia keperluan kehidupan manusia ini pelbagai. Manusia berkembang terlalu cepat. Jadi keperluan kepada makanan itu juga berhajat kepada makanan yang banyak, ya. Contoh kita yang makan beras, ya, kemungkinan pesawah padi kalau ikut kaedah lama, beras tak cukup untuk kita, ya. Belum lagi cerita padi itu kena serang oleh hama, oleh binatang-binatang pemakan padi, siput, gondang, emas lah, apalah, macam-macam nama binatang tu. Maka saintis pemakanan buat kajian. Sebagai contoh, saya ambil contoh simple, ya, mungkin tak betul pun contoh itu, tapi untuk mudah kita faham. Macam buah tomato. Buah tomato ni, ya, kalau dia tak berbuah mengikut musim yang mudah untuk pengedar dibuat, maka orang ramai tak boleh dapat tomato. Contohnya, maksudnya lepas petik satu hari, hari ketiga dah buruk. Maka saintis akan cari rantaian DNA daripada binatang sebagai contoh. Kebiasaannya daripada binatang, yang mana binatang tu bila dia mati, dia lambat buruk, ya. Dia ambil rantaian tu tadi, dia akan potong pada tomato punya rantaian yang menyebabkan dia cepat buruk tadi, dia akan ganti, menyebabkan tomato tu sampai 1 bulan pun dia tak buruk, walaupun dah petik sampai 1 bulan. Jadi dekat sinilah yang kita nak kena tengok lagi. Apakah yang diambil daripada binatang tadi, letak pada rantaian DNA untuk mewujudkan benih baru tomato tadi, ia termasuk benda yang haram. Dan Masya Allah, Allah Ta'ala uji kita. Banyak DNA yang baik-baik tu ada pada bab satu, ada pada binatang, ya. Tinggal lagi Allah haram kita daripada makan, ya. Dan didapati juga banyak benda yang sesuai dengan tubuh manusia ada pada tubuh babi, ya. Kita tak tahu hikmah Allah mengharamkan, tapi tanda ketaatan kita kepada Allah.
Dekat sinilah yang jadi perbahasan di kalangan para ulama kita. Bila kita sebut DNA ni besar mana? Dia lebih halus daripada biji sawi. Kemudian rantaian DNA itu pun berjuta rantaian. Masya Allah, ilmu manusia dah boleh sampai ke situ. Dan saintis kita boleh kaji daripada rantaian itu tadi, ya, rantai ni untuk apa, rantai ni untuk apa, rantai ni untuk apa, yang menentukan bentuk organisma yang akan diwujudkan tadi. Sebab tu saya sebut tadi, dia akan ambil DNA daripada binatang lain, yang kalau dia mati dia lambat buruk, dia akan bagi pada buah-buahan. Buah tu kalau masak pun dia lambat buruk. Satu. Kadang-kadang, sebab kita tahu dia perlu buah yang banyak, ya, dia ambil juga DNA daripada binatang lain untuk bagi kepada buah. Ya, misal kata buah tu ada binatang perosak. Yang mana binatang perosak ni, kalau ada benda ni, binatang tu tak makan buah berkenaan. Ya, pada saya secara umumnya benda GMO ni, genetic modification, pada buah-buahan, termasuk pada binatang makanan yang kita makan, selagi mana tak ada bukti ia bawa mudarat kepada manusia, benda itu masih halal. Tapi nak kata bahawa kan dia ambil rantaian DNA babi sebagai contoh, nak bagi DNA itu gebu bulat besar macam babi. Contoh tak, macam saya sebut tadi, jangan bayangkan keluar pula produk baru tomato sebiji macam babi. Dah, dia masih bulat macam tomato tu, cuma barangkali dia gebu. Lepas tu dia ambil rantaian genetik yang menyebabkan saiz babi jadi besar, dia letak pada tomato tu pun jadi besar buah apple, contoh. Ya, dia sebenarnya hanya ambil rantaian, dia campurkan pada genetik, menghasilkan benih yang baru. Ini yang saya kata sama macam perubatan tadi. Dia dah melalui berpuluh-puluh proses. Rantaian DNA itu hanya untuk jadi transformer sahaja, untuk ubah menghasilkan produk yang baru. Apakah produk yang baru itu? Sebagai contoh buah tomato tadi tidak dipanggil tomato, ya, dia tetap tomato, ya, dia tak ada rupa babi, dia tak ada rupa binatang yang haram. Apatah lagi nak disebut tomat babi ke apa, dah, dia tak pergi ke situ pun, ya. Tapi masalahnya pengetahuan sebahagian orang kita tentang benda saintifik ini agak terbatas, terutama golongan agama lah. Mungkin sebab mereka tak belajar soal sains dan sebagainya. Bila sebut binatang tu memang dia allergic. Kena pula pada kotak produk tu tulis origin dia, kotak ubatnya. Letak antara origin dia porcine sebagai contoh ubat. Porcine ni dibuka-buka Google, babi lah porcine. Ya, pasal apa kedai farmasi itu letak ada porcine? Padahal kalau kita tanya balik, ada babi ke dalam ni? Dia kata tak. Pasal apa dia letak porcine? Ini untuk tujuan, ya, pengawalan ubat, agar semua orang yang mengeluarkan ubat itu ada sikap tanggungjawab. Satu. Yang kedua, kalau ada alahan alergik dan sebagainya, pakar farmasi akan segera boleh cari antidot untuk ubat. Nak sampai jadi pil ubat tu, ataupun nak sampai jadi apa namanya, apa-apa bentuk cecair untuk dijadikan ubat, dia dah lalu suatu proses yang cukup panjang. Yang mana proses inilah disebut oleh para ulama moden sebagai proses al-istihalah. Al-istihalah. Istihalah ini maksudnya proses perubahan suatu perkara menghasilkan perkara yang lain. Setakat ini para ulama kita di Asia Tenggara tak terima lagi istihalah. Saya tahu termasuk Singapura. Malaysia ada beberapa kali bawa, tak lepas-lepas. Tapi para ulama di tanah Arab, Majma' Fiqh Islami di Makkah Al-Mukarramah telah terima perkara ini sejak tahun 1983 lagi. Berdasarkan hujah-hujah dan cukup jelas. Sebagai contohnya, ya, zaman Nabi SAW dulu ada satu telaga.
Telaga itulah tempat orang buang sampah, buang bangkai, buang itu ini. Para sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, kami ambil air daripada telaga tu najis ke tidak? Nabi kata tak. Ya. Begitu juga sebagai contoh air sungai kita. Ambil contoh ekstrim lah. Tiba-tiba babi itu jatuh dalam sungai itu. Orang nak angkat tak tergamam sebab babi. Biar. Ya, orang pun tak kisah sebab tak ada siapa yang nak pakai sungai itu. Tiba-tiba sebulan lepas tu bangkai babi itu hilang. Hilang sebab apa? Dia dah larut dalam sungai. Tiba-tiba ada hamba Allah nak terjun dalam sungai itu. Kita pun jangan masuk, dulu ada bangkai babi dalam dia. Apa pandangan ulama kata? Apabila zat dia dah hilang, berlaku proses yang dipanggil istihalah. Sungai itu suci. Jangan pula kata tak, hari itu babi itu berani, kalau kau nak mandi belah sana. Itu dah tak ada. Sebagaimana ini memang disebut terkenal dalam soal fiqh berkaitan dengan pembuatan garam. Orang buat garam bukan macam tempat kita kan. Negara Arab kalau buat garam tu suatu kawasan luas betul. Para ulama mazhab Hanafi berbincang, kalau tempat ladang garam itu tadi mati seekor anjing, lalu bangkai dia meresap ke dalam garam itu, apakah garam itu jadi najis? Ya, apabila dah tak ada kesan bangkai itu, garam itu tetap suci. Sebab tu saya ulang balik, bila pergi bab makan minum, dia tak macam akidah ibadah. Ya, dalam perkara makan minum dia ada kaedah dia tersendiri. Kalau nas kata haram, haram. Ya, lepas tu pergi kepada kaedah yang disepakati yang saya dah sebutkan sebahagian tu tadi. Kalau dia mendapati kaedah berkenaan, kita tak boleh nak kata benda itu haram. Soal kita geli, itu masalah kita. Ya, macam kes ubat jantung tadi, ya, kalau orang tu dah kena seram sakit jantung, itu dah bab darurat, tak pada masa itu. Ya, bila bab darurat, apa sahaja perkara untuk menyelamatkan manusia, ia perkara diharuskan pada masa berkenaan. Apatah lagi sebagaimana saya sebut, proses nak buat ubat itu sendiri, ya, dah melalui proses yang kita panggil istihalah, perubahan daripada satu bentuk barang menghasilkan barang yang baru. Tapi kenapa disebut asal usul dia? Ini untuk keperluan akademik sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya Salman. Saya bisa setiap apa saja yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak yang bagaimana tentang air mineral dan air air, dan adakah shisha itu mengandung kandungan yang memabukkan? Assalamualaikum Ustaz. Terakhir Ya, mengenai cincin Ustaz. cincin. Ada cincin mana cincin swasta dan satu hijab. Kalau hijab itu diukur dengan emas. Adakah yang diharapkan cincin emas dan cincin swasta? Baik. Air nira, air tapai, kalau ia tak memabukkan, ia halal. Ya? Tetapi kalau dia memabukkan, ia haram. Kenapa saya sebut begitu? Air tapai di Kelantan adalah air nira dan ia tidak memabukkan. Dan kebiasaan orang kita selepas 3 hari orang tak minum dah, sebab memang dia akan memabukkan. Tapi kalau pergi Sabah Sarawak, air tapai tak boleh minum, memang confirm mabuk. Ini istilah. Ini istilah. Air nira, ya, umumnya air nira orang akan minum dalam tempoh 3 hari saja. Lebih daripada 3 hari orang tak akan minum sebab kandungan alkohol itu dah bertambah dan kandungan kemabukan dia pun dah wujud. Biasa kalau dah lebih 3 hari orang akan biarkan sahaja, orang akan ada proses dia, akan buat menjadi cuka nira. Ya, jadi saya rasa perkara itu sepatutnya jelas. Shisha, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau kita dah sebut rokok itu haram, ya, kandungan kemudaratan dalam shisha itu lebih teruk daripada rokok. Ya, bukan kerana dia ditapis oleh air menyatakan dia dah lepas, tidak.
kajian saintifik mendapati kandungan nikotin, kandungan benda yang memudaratkan itu tetap boleh lalu melalui air itu juga. Ya, dan didapati kajian WHO, ya, 1 jam orang hisap shisha menyamai 200 batang rokok yang dihisap. Na'udzubillah, terlalu banyak. Cincin suasa, ya, apa saja perkara yang dicampur dengan emas, kalau kandungan emas itu lebih banyak, ia dikhawatiri menjadi haram. Ya, tapi kalau suasa, kebiasaannya kandungan emas dia adalah sedikit, kandungan tembaga dia lebih banyak. Baik, tapi kalau ada jam, memang jam emas, ya, Al-Imam An-Nawawi cukup tegas dalam perkara ini, ya, jam emas tak boleh pakai. Baik, dia ada benda yang disadur dengan emas. Itu pun saya lebih cenderung pandangan Al-Imam An-Nawawi dalam perkara ini. Imam Nawawi juga kata tak boleh pakai. Ya. Baik, nak pakai juga benda mahal, pakailah platinum. Lagi mahal. Ya, lagi mahal. Emas putih. Ya, emas putih. Pandangan peribadi saya lebih cenderung emas putih sama dengan emas. Ya, dia sama dengan emas. Sebab kenapa dia putih? Kandungan tembaga dia kurang. Ya, kandungan emas dia lebih. Tapi memang ramai orang hari ini dia suka pakai emas putih. Dia kata atas alasan emas putih ni dia boleh ikat batu tu lebih kejam. Ya, kalau pakai platinum tak boleh ikat. Platinum kalau letak batu dia akan jatuh, letak mutiara ke apa ke dia akan jatuh. Pada saya tak kira lah jatuh tak jatuh. Soalnya emas, Nabi kata diharamkan untuk lelaki emas. Ini tanda ketaatan kita kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak juga pakai benda yang berharga, ada banyak lagi. Emas sebut begitu. Nak pakai benda berharga, pakailah intan, berlian, zabarjat ke, zamrud ke apa. Memang mahal-mahal semua tu. Batu permata, pakailah, tak ada had. Tak pakai 10 jari pun tak apa. Tapi jangan pakai logam daripada emas. Itu larangan jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, ada orang dia minat perkara yang memang tak salah sebenarnya, tapi jangan buat benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi, ya, dia pakai cincin emas kecil je. Nabi kata kepada dia, ya, jangan kamu letakkan sesuatu yang merupakan bara api neraka pada tubuh kamu. Dia kata tak boleh ya Rasulullah. Nabi kata tak boleh. Dia pun cabut, dia buang. Sahabat lain kata, buat apa kau buang, kau boleh jual balik. Betul lah kan? Ya, dia hanya haram dimakan, dipakai. Dia nak jual, nak bagi ke orang yang boleh pakai perempuan, tak ada masalah. Sahabat lain kata, kau boleh manfaat, ambil lah. Sahabat ni, kerana dia Nabi dah tegur, dia kata aku takkan ambil sesuatu yang Nabi kata boleh menjerumuskan aku masuk ke dalam api. Engkau ambil lah, aku tak mau ambil lah. Ya, Wallahu'alam. Ya, Tuan Imam minta kita tak boleh nak tolak. Ya, boleh. Assalamualaikum. Salam. Saya dalam perubahan yang saya bercakap kalau berusaha anak ini kadang-kadang kamu tak dekat apa ini dia apa dia ada nama dia tapi sebenarnya soalan tadi ini kalau satu benda itu air biura
Soalan cukup elok lah. Saya rasa itu soalan terakhir lah. Soalan cukup elok. Al-ibrah bil musammayat la bil asma. Itu disebut kaedah dalam syarah. Perkiraan kita ialah tentang hakikat benda, bukan nama benda tu. Tahi itik boleh tak makan? Kalau dekat Singapura tak boleh makan tahi itik. Tapi kalau pergi Kelantan, itu sejenis kuih. Badak berendam. Takkan kita nak makan badak, rupanya sejenis kuih. Ya. Al-ibrah bil musammayat la bil asma. Perkiraan itu ialah hakikat benda, ya, bukan nama dia. Ya. Arab tetap Arab. Letaklah apa nama saya. Baik whisky, brandy, beer ke apa. Ya. Tetapi nama sesuatu perkara, kalau dia menyerupai, dia tak semesti perkara berkenaan. Macam root beer, dia minuman tonik. Ginger beer pun dia minuman tonik. Ya, pasal apa dia letak nama beer, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tetapi yang lebih baik ialah jangan kita menamakan sesuatu yang halal itu menyerupai benda yang haram. Melainkan kalau dah umumnya orang dah tahu benda tu memang benda halal, macam cerita tai itik tadi, memang tak boleh nak ubah dah. Ya, tapi orang tahu kalau kat Kelantan itu memang tai itik itu memang boleh dimakan. Dekat luar lain cerita. Sama juga dengan cerita bir. Umumnya orang kita, ya, bir haram. Ya. Tetapi bila ada produk yang ada kaitan dengan dia, kita nak kena tengok balik. Al-ibrah bil musammayat la bil asma. Perkiraan ialah dengan hakikat suatu benda, bukan pada nama benda itu sendiri. Ya. Jadi tuan-tuan, saya rasa memadai sekadar itu. Minta maaf kerana ambil masa lebih sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit pengisian yang saya sampaikan, yang saya kongsikan pada malam ini memberi sedikit manfaat dan maklumat kepada kita. Perkara yang menimpa kita orang Islam terlalu banyak sebenarnya, tetapi bila kita sebut membabitkan soal halal dan haram, ia membabitkan soal ketaatan kita kepada Allah, ya, ketaatan kita kepada agama, ya, dan sebagaimana juga saya sebutkan tadi, perkara yang halal itu terlalu banyak sehingga Allah tak perlu nak sebutkan satu persatu, dan perkara haram itu terlalu sedikit, ya, sehingga Allah boleh sebut ia, ya, dengan jelas dan dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Salah dan silap saya mohon ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.